Ada soalan lain? Silakan Ibu. Silakan Ustaz. Tahniah Ustaz dia. Ini berkaitan dengan hadis sebelum itu istighfar. Macam mana kita nak kenalkan bahawa dosa itu dosa kecil ataupun dosa besar? Macam mana kita nak tahu dosa itu dosa kecil atau dosa besar? Okey, dosa kecil, baik, semua perbuatan yang bercanggah dengan syariat itu dosa. Semua perbuatan yang kalau dibuat membawa dosa itu dosa lah. Sebab ada juga perbuatan yang ditegah oleh syariat, tapi kalau buat tak dosa, dia bagi makruh. Cuma bagaimana kita nak tahu dosa itu dosa kecil atau dosa besar? Apabila dosa itu membawa kepada hukuman hudud ataupun hukuman qisas, maka itu adalah dosa besar. Itu antara cara, kata para ulama. Semua jenayah, semua perbuatan dosa yang membawa kepada hukuman had, hukuman hudud dan juga qisas, maka itu adalah dosa besar. Maka dengan sebab itu mencuri dosa besar, membunuh dosa besar, menuduh orang berzina dosa besar. Begitu juga menuduh orang lelaki melakukan hubungan sumbang dengan lelaki yang lain. Begitu juga dengan apa sajalah yang termasuk yang dikenakan hukuman hudud. Kemudian dinyatakan oleh para ulama juga, apabila suatu perbuatan dosa itu disebut oleh baginda Nabi akan balasan di dalam api neraka nanti, maka itu juga dosa besar. Jadi ini dua tanda yang disebut oleh para ulama. Macam mana kita nak tahu dosa itu dosa kecil atau dosa besar? Dosa kecil pula, dia dinyatakan ia satu perbuatan dosa tapi tak membawa kepada dikenakan hukuman hudud. Dalam masa yang sama, tidak juga dinyatakan apakah balasan yang akan Allah Ta'ala timpakan kepada orang tersebut. Contoh, antara hukuman yang tak kena hukuman hudud, bunuh diri. Memanglah, kalau dia dah bunuh diri, dah mati, betul nak kena hudud pula. Ya betul kan? Dalam masa yang sama, Nabi SAW menyatakan apakah dosa ataupun apakah balasan yang akan dikenakan kepada orang tersebut di akhirat kelak, iaitu dia akan diazab berdasarkan cara dia bunuh diri tadi. Maka tahulah kita bahawa ini adalah dosa besar kerana disebut dia punya balasannya. Contoh, dalam hadis, Nabi pernah bermimpi satu malam. Nabi bermimpi melihat beberapa baginda Nabi telah dibawa oleh Sayyidina Jibril AS bersama dengan Sayyidina Mikail AS. Dan dalam mimpi itu Nabi dibawa berjalan ke banyak tempat, dan Nabi diperlihatkan azab yang dikenakan ke atas manusia. Antara satu orang yang dia ada macam pisau melengkung itu diletakkan di hujung mulutnya, di bibirnya, lalu ditarik sampai barai lah dia punya hujung bibir ni. Kemudian dirobekkan pula bahagian hujung bibir kirinya. Suatu dirobek bibir kiri, bibir kanan bercantum semula. Lalu dirobek pula bibir kanan, bibir kiri yang robek tadi bercantum semula. Dirobekkan pula bibir kiri, jadi memang ngeri betul lah. Tak, terus dia begitu sampai Nabi tanya, ni apa ni? Qala intaliq. Kata dua orang malaikat tadi dalam mimpi tadi kepada Nabi, kita jalan lagi. Dan diperlihatkan macam-macam seksaan yang diberikan kepada orang yang melakukan jenayah tertentu. Akhir sekali mereka pun sebut kepada Nabi, yang lelaki yang dirobek-robek itu adalah lelaki yang melakukan pendustaan, lalu pendustaannya sudah tersebar ke seluruh dunia, lalu orang percaya cerita tipu dia. Bahaya zaman kita sekarang. Orang dulu kalau menipu mungkin orang kampung dia je tahu. Tapi zaman hari ini, ini hadis ni menakutkan kita sebab semuanya ada di tangan. Sedaplah nak sensasi, tetapi nanya di akhirat pula. Dan dosa ini, azab ini dikenakan sebelum dia bertemu dengan hari kiamat tu. Itu azab kubur. Tahulah kita melakukan pendustaan, walaupun orang yang melakukan pendustaan tak kena hukuman hudud, tetapi disebabkan ada ancaman, tahulah kita bahawa dia adalah dosa besar. Kalau dosa itu dosa kecil, dia disebut ia satu perbuatan dosa sebab diperintahkan jangan buat benda begitu, tetapi tidak perlu dinyatakan azab. Ambil contohnya tuan-tuan, dedah aurat. Kita orang Melayu selalu faham dedah aurat itu dosa besar.
Sedangkan rupanya mendedah aurat ni dia termasuk dalam dosa kecil. Sebab kata guru saya Fadilatul Syekh Rusdi, dia adalah dosa kecil. Dia satu dosa. Orang mukmin tak akan dedah aurat dia. Tapi dalam masa yang sama, status dosa tu dosa besar, dosa kecil. Bila dilihat tidak ada, dia bukan hukuman hudud, dan tidak disebut pula apakah azab yang akan dikenakan bagi mereka yang mendedahkan aurat. Lalu kata para guru kami, mendedahkan aurat termasuk dalam dosa yang kecil. Bila sebut dosa kecil, bukan maksud dia apanya tu tak ada apa kot, tetap dosa. Tetap dosa. Cuma kita hanya nak tahu statusnya dosa besar, dosa kecil. Kerana dosa kecil diampunkan oleh Allah kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan baik. Mari setiap kali dia berwudu, Allah ampunkan dosa dia, insya-Allah. Dan semoga Allah bagi hidayah kepada dia untuk dapat menutup aurat. Silakan. Adakah yang bedah aurat ni perempuan ke tak? Macam mana? Perempuan? Bedah aurat dia kata dosa kecil. Ya, maksudnya? Bedah aurat dia dosa kecil. Lelaki lah kan? Lelaki dan perempuan. Kita biasa faham dedah aurat ni dosa besar. Sebab tu kadang-kadang bila orang perempuan buka tudung dia, kita pandang dia tu macam dia melakukan dosa besar. Sebenarnya itu dosa kecil. Memang kita tak suka orang buat maksiat, cuma status dosa itu termasuk dalam dosa kecil. Saya dulu terkejut juga sewaktu guru kami Fadilatul Syekh Rusdi sebut dia sebenarnya adalah dosa kecil. Kerana tidak dinyatakan oleh baginda Nabi akan azab yang dikenakan bagi mereka yang mendedahkan aurat. Jadi setelah mengikut kaedah yang disebutkan oleh para ulama tadi, mendedahkan aurat termasuk dalam dosa kecil. Takkan ada hadis Nabi yang cakap kalau wanita mendedahkan aurat, azab dia ditarik rambut tu. Secara amanah saya tak pernah terjumpa hadis itu. Ya. Biasa kita dengar, tapi di mana tak. Dia agak terkejut sikit Saya dah agak lah mesti terkejut. Saya sendiri pun terkejut. Cuma bila kita tahu gitu, kena faham. Bukan maksud dia kita tak apalah dedah aurat. Tak. Cuma kadang-kadang kita tak setuju dengan dedah aurat sampai kita maki dia macam dia buat dosa besar. Sedangkan kita kutuk dia, kita maki dia tu, itu dosa besar tau. Awak yang maki dia, memang mengarut perempuan yang tak kata dia masuk neraka. Lepas tu kita nyembang orang kata dia, tengok tu kita aurat tu dengan tujuan kononnya macam kita benci maksiat, padahal kita ambil peluang untuk mentam dia. Sedangkan mengata mukmin itu dosa besar. Kawan tu memanglah dia buat dosa, tapi mana tahu setiap kali dia berwudu, gugur semua dosa dia. Setiap kali dia angkat takbir, dia solat, gugur dosa-dosa kecil dia. Jadi akhirnya yang marah orang dah aurat, dia yang buat dosa besar pula, tak pasal-pasal. Itu kena ni sikit lah, hati-hati sikit lah. Banyak menang soalan ni. Yang bantukan kan, pada saat bantukan ada kubur, kiranya dia dikira dosa besar tak ya? Dalam hadis, kisah ada dua orang sahabat Nabi yang ditemui baginda lalu di satu kubur. Nabi kata diorang dua ni kena azab. Para ulama menyatakan ia dosa besar kerana dengan sebab dia tidak satu orang tu dia suka mengadu domba. Dia suka buruk orang tu, buruk orang ni suka orang bertelagah. Itu dosa besar dia lah. Satu orang lagi dia tak jaga air kencing dia. Maksudnya dia ketika sebab orang Arab dulu kita faham lah, zaman Nabi dulu maknanya kencing duduk itu tak maco. Kencing kena berdiri. Lepas tu kalau boleh kencing depan orang, itu pun nampak gagah. Jadi bayangkan masa tu dengan najisnya apa semua. Jadi tidak menjaga dalam perbahasan itu. Bila dia tak menjaga kesucian dia, maka solat yang berlaku baru, solat tak sah, maka dia telah meninggalkan solat dengan sebab walaupun dia dirikan solat tak sah, maka dia tidak melakukan solat. Maka itulah yang menyebabkan tidak menjaga air kencing ini. Suatu kita buat hajat kita tak jaga, membawa kepada dosa besar. Dan ketika ia dibincangkan di Masjid Al-Azhar, saya tanya pada guru saya Fadilatul Syekh Jamal bin Faruq Ad-Daqa Al-Hasani, adakah dua orang itu sahabat Nabi? Dalam hadis dia sebut Nabi mendatangi satu kubur yang dia sedang diazab. Lalu Nabi pun kepak pelepah
tanam satu sini, tanam satu sini. Dan Nabi mengharapkan, mana tahu, moga-moga dengan sebab selagi dua pohon ini masih segar, tidak kering, moga-moga dia akan mengurangkan azab dua orang ni. Saya tanya kepada Syekh Jamal Farouk, adakah dua orang tadi sahabat Nabi? Kata Syekh Jamal Farouk, secara zahirnya ya. Dan dia seorang Muslim. Buktinya Nabi mencacakkan dua pelepah itu dengan niat, dengan harapan moga-moga Allah Ta'ala meringankan azab kubur yang mereka lakukan kerana dosa besar yang mereka lakukan. Hadis sahih. Yang tu hadis sahih. Ya, ada hadis dalam riwayat Imam Bukhari. Ada hadis tu. Dan kata guru saya, Fadilatul Syekh Jamal bin Farouk Ad-Daqa', Fadilatul Syekh Sa'ad bin Sa'ad Jawish Al-Husaini, kata beliau, kalaulah zikir tumbuhan pun boleh mengurangkan azab yang dikenakan di kubur seorang Muslim, maka bagaimanakah lagi kalau istighfar daripada orang yang hidup seperti kita. Tumbuhan dengan kita, siapa lagi besar si Allah? Manusia. Baik, kalau kita berdoa mohon agar Allah Ta'ala ampunkan dosa fulan bin fulan, takkanlah kita tak diterima, sedangkan zikir orang, zikir tumbuhan itu pula didengar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di sini kata Fadilatul Syekh Sa'ad bin Sa'ad Jawish Al-Husaini, antara bukti dan dalil digunakan oleh sebagian para ulama untuk menyatakan tidak ada masalah untuk kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah, bacaan ayat suci Al-Quran, bacaan zikir kepada si mati. Kalau menutup aurat secara berterusan, tak menutup aurat, boleh jadi dosa besar tak? Wallahu a'lam. Dia berterusan, contoh dia berterusan mendedahkan aurat. Kadang-kadang dia tahu. Dia tahu benda tu dosa, dia berterusan buat, tetapi dalam masa sama dia juga berterusan melakukan ibadah. Tak mustahil setiap kali dia buat dosa Tuhan ampun, buat dosa balik Tuhan ampun, buat dosa balik Tuhan ampun. Tak mustahil. Tidak mustahil, wallahu a'lam. Sebab walaupun dia melakukan terus dosa besar, tapi kata guru saya bukan dosa besar, dosa kecil, tapi kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, dosa yang dilakukan oleh seorang mukmin ini, dia buat dalam keadaan dia tak suka sebenarnya, tapi dia tidak kuat untuk meninggalkan dosa tersebut. Dia ada beza orang mukmin melakukan dosa dengan orang bukan mukmin melakukan dosa. Orang bukan Islam buat dosa, dia seronok. Sedangkan orang mukmin buat dosa, jiwa dia maki dia, cuma dia tak mampu nak lawan dia punya jiwa dia kalah dengan nafsu dia. Tapi tidak mustahil untuk Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia dengan sebab amalan-amalan baik yang membawa kepada pengampunan dosa. Dia cikgu nak tengok solat tadi? Ya. Alhamdulillah. Cuma bab kencing tu kena hati-hati, jangan sampai was-was. Itu bahaya juga. Itu memang nak jaga, tetapi berdasarkan fiqh lah. Bukanlah sampai kita sampai takut sana takut sini ya. Sebab bab qada hajat ni kadang-kadang ada orang sampai was-was ya. Sampai was-was. Dia buat sekadar yang dia mampu, lepas tu tawakal Allah. Kalau nanti dia tetap lagi tak jalan dia. Dia tetap terkeluar sikit ke jalan dia. Tapi kalau dia memang ada salisul baul, dia memang ada kencing tak terus, dia memang berpenyakit itu. Contoh air kencing dia tak terus ya. Saya dulu sebelum kahwin pun begitu tak penyakit. Lepas kahwin selesai penyakit tu pun memang itu ubat. Dulu dalam bahasa Minang kami kata tu sansaban ya. Penyakit tu dipanggil sansaban, kencing tak terus ni. Dah kalau sansaban kurang Jadi memang banyak orang kata ubat dia lepas kahwin insya-Allah. Rupanya dia memang kalau saya sendiri memang alhamdulillah dah tak ada dah. Tapi dulu masa kita muda-muda dulu memang masalah betul Kalau sansaban memang tak kencing memang buang air tu tak habis-habis. Dan orang yang salisul baul dia ada hukum fiqh di sini. Dia sama seperti kencing tak terus, haid tak putus-putus, dia panggil apa, istihadah dia ada hukum khusus dia. Dia hendaklah tubuh masuk waktu dulu baru boleh berwudu. Lepas berwudu dia kena segera melakukan solat, dia ada hukum-hukum tertentu. Yang kata para ulama segera melakukan solat tu tak ada masalah lah. Kalau contoh dia sembahyang di masjid, masuk waktu dia ambil wudu, dia istinja untuk ambil wudu, lepas tu dia pergi masjid, orang tak qomat, itu tak apa, dimaafkan sebab itu dianggap masih segera. Tapi lepas kalau contoh dia sembahyang seorang-seorang, lepas dia berwudu dia relax, iaitu dia kena sekali lagi. Sebab sebenarnya dia sentiasa berhadas. Wudu dia pun bukan untuk mengangkat hadas, sebab hadas dia tidak terangkat, hadas dia masih ada. Dia hanya berwudu untuk membenarkan dirinya, untuk mengharuskan dia melakukan solat. Silakan Ustaz.
Ini dah jadi soalan fiqah ni, tanya mufti kan. Tapi saya udah. So insya-Allah kan. Okey. Kita azan Ustaz, lepas tu kita dengar soalan Ustaz. Pengajaran bila baca? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. وأنا وبسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله الإسلام اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
Silakan Salim. Soalan ni berkaitan dengan talfiq. Talfiq. Jadi macam kita tahu, macam saya tahu sedikit tentang mazhab. Jadi kalau saya pilih yang mudah-mudah je untuk ikut Maliki, mungkin kita talfiq kan. Bagaimana nak elak kita jadi talfiq? Okey, dia soalan berdosa alim tentang talfiq. Ni dah ni kita dah apa? Soalan kita ni dah pelbagai, tapi tak apalah, sekali-sekali lah. Bukan selalu macam ni lah. Anda bertanya, saya try. Dia tak jadi kelebihan soalan ikhlas ni. Tapi dengan berkat soalan ikhlas tu terbuka pelbagai soalan. Alhamdulillah. Dia isu talfiq ni, talfiq ni apa dia? Kita lafaz ni mari kita campur, gabung. Dari segi pembelajaran fiqh, biasanya seseorang itu dia akan belajar satu mazhab. Dia tak akan belajar pelbagai mazhab. Sebab nak memahami satu mazhab itu pun mengambil masa. Contoh macam kita mazhab Imam Syafi'i. Untuk kita menjadi seorang yang mahir dalam mazhab Imam Syafi'i, contohnya kita kena melalui beberapa kitab. Kita baca contohnya Matn Abi Syuja' peringkat awal. Lepas habis Matn Abi Syuja' kita naik kepada sebagai contoh Syarah Ibn Qasim Al-Ghazi. Naik pula selepas tu katakan kepada Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah contohnya, ataupun mungkin Muqaddimah sebelumnya lagi. Kemudian naik kepada Al-Iqna'. Mungkin naik selepas tu kepada sebagai contoh naik kepada Minhajul Talibin. Naik. Itu baru mazhab Syafi'i. Begitu juga mazhab-mazhab yang lain. Setiap mazhab dia ada susunan silibus dia, supaya seseorang itu betul-betul akhirnya akan menjadi seorang yang matang dalam memahami mazhab. Sebab mazhab ni dia merujuk kepada kefahaman imam yang asal. Contoh kita mazhab Imam Syafi'i, yang kita belajar ini adalah apa yang Imam Syafi'i faham terhadap ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah terhadap hukum hakam. Imam Malik mazhab Imam Malik para ulama dalam mazhab Imam Malik berusaha untuk menjelaskan kepada masyarakat apakah kefahaman Imam Malik terhadap dalil-dalil syarak. Lalu akhirnya hukum berdasarkan mazhab Imam Malik itu berdasarkan kefahaman Imam Malik adalah begini. Cuma akhirnya dia akan timbul satu perbahasan, iaitu talfiq. Ataupun satu lagi dipanggil tatabbu'ur rukhas. Talfiq ni maknanya kalau kita berpegang dengan mazhab Syafi'i, dia mula-mula setelah habis itu tak panggil talfiq. Kita berpegang dengan satu mazhab. Tapi kalau kita campur-campur mazhab, main dalam kehidupan kita, contoh bila kita berwuduk dengan cara Imam Syafi'i. Kalau kita masuk solat, mungkin kita ikut mazhab Imam Malik. Boleh ke tidak? Jadi apa yang disebut oleh para ulama tidak menjadi masalah untuk seseorang itu dia berpegang dengan mazhab yang pelbagai untuk amalan hidup dia lah. Cuma ni kenapa perkara ni tak disebarluaskan kepada masyarakat? Sebab pening orang nanti. Sebab itu kepandaian tuan-tuan guru kita, dia tidak menyebarkan kepelbagaian mazhab ni walaupun dia belajar. Contoh macam tuan-tuan guru kita belajar di Mekah dulu, dia belajar mazhab-mazhab yang lain. Macam Ustaz belajar di Maghribi kan, kita belajar mazhab Imam Malik. Yang belajar di belah-belah Pakistan belajar mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi masing-masing tahu. Tapi bila balik ke tanah Melayu kita, disebabkan mazhab yang tersebar di tanah Melayu kita ni adalah mazhab Imam Syafi'i, maka fatwa yang diberikan kepada masyarakat kan pun berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Cuma ada jugalah beberapa pendapat dalam mazhab Syafi'i kita yang difikirkan pada hari ini agak sukar untuk dilaksanakan. Maka ketika itu ada ustaz-ustaz kita mengeluarkan pandangan, ataupun majlis fatwa mengeluarkan pandangan seperti kita tak tahu. Rupanya dah kita rujuk itu bukan mazhab Imam Syafi'i. Ambil contoh paling mudah, bab zakat lah. Orang bela lembu kena bayar zakat. Tuan-tuan cuba tengok dalam pi zakat tu. Saya tengok tadi, okey, macam-macam zakat ada. Ada zakat binatang. Tapi okey, berapa bayaran nak bayar? Kalau ikut mazhab Syafi'i, kalau kita bela kambing bukan tujuan untuk meniaga,
memang kita bela sebab suka nak bela, sampai kepada bilangan tertentu wajib kena keluar zakat. Cukup 40 ekor kena keluar zakat. Zakat apa tuan-tuan? Bawa kambing tu, bukan bayar duit. Duit tak sah dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau begitu untuk melaksanakan itu di Malaysia agak sukar. Kalau tidak, pusat zakat dia kena ada satu pula kawasan pertenakan kambing-kambing zakat, kan? Zakat tanaman dia ada satu gedung pula. Mungkin agak sukar. Sebab tu lagi mudah adalah dengan duit. Pun begitu kalau ikut guru kami Fadilatul Syekh Husri, dengan memegang mazhab Imam Syafi'i, dia memberikan keuntungan dari satu sudut pula. Sebab bagi kambing tu beranak lagi. Jadi orang miskin dapat seekor tu dia akan beranak. Bagi dengan emas yang tu, emas dia akan makin ni. Kalau bagi dengan duit lain. Jadi ada sikit lah pro kontra lah. Cuma yang dipegang di Malaysia tidak berdasarkan mazhab Imam Syafi'i dalam bab zakat. Kita pun dah gabung pelbagai mazhab. Cuma kata para ulama, kalau seseorang itu katakan dia belajar dan dia tahu memang ada pendapat sungguh, bukan dia agak-agak, tak ada masalah untuk dia berpegang. Dan kita bukan ta'assub pada Imam Syafi'i, cuma kita sayang Imam Syafi'i dan juga sayang pada para ulama lain. Kenapa kita belajar mazhab Imam Syafi'i? Sebab itu mazhab yang tersebar di Malaysia. Kalau kita ni takdirnya di Maghribi, kita akan belajar mazhab Imam Malik. Begitu je sebenarnya. Dia simple. Sebab Islam datang ke Malaysia melalui Tariq Yaman, melalui ulama-ulama Yaman, maka ulama Yaman mazhab Syafi'i, maka tersebarlah mazhab Syafi'i di kawasan Nusantara. Cuma kata para ulama, jangan sampai kepada satu keadaan iaitu yang membawa kepada semua para ulama yang kita ikut tak setuju dengan tindakan itu. Ketika itu talfik dalam situasi ini dah tak boleh. Ambil contoh contoh. Tapi dia kena tahulah, dia kena belajar lah. Kalau kita tak belajar, tu yang akhirnya pegang je lah mazhab Syafi'i, selesai masalah. Sebab masalah ibadah biasanya tak ada masalah. Cuma dia agak sukar sikit buat muamalat. Itu yang selalunya kita akan berpegang dengan pendapat yang berbagai. Ambil contoh lah, biasa disebut oleh para ulama, mazhab Imam Malik wajib sapu kepala semua. Kalau kita berwuduk tak sapu kepala semua, tak sah wuduk kita. Mazhab Imam Abu Hanifah 1/3 kepala mesti disentuh oleh air. Ya, 1/3 1/3 1/4 1/4 kepala kita ni 4 tapak tangan 1/4 kepala. Mazhab Imam Syafi'i setengah rambut pun sah. Bukan mesti sehelai rambut, bukan mesti 3 helai rambut. Satu rambut sapu sikit je, selesai. Ni pun kepala dia ni. Selesai. Dia pandai nak angkat kopiah, dia angkat sikit je. Khalas. Alhamdulillah, wuduk jamil, sahih. Akhirnya dia masa wuduk mazhab Imam Syafi'i. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan sunat kepala semua, walaupun yang wajib hanya asal sentuh kepala, bukan sentuh rambut sentuh kepala. Sebab kalau tuan-tuan main rambut panjang macam ni, macam ni, sampai hujung ni tak sah. Kenapa rambut saya panjang? Saya tak boleh putih rambut tuan-tuan, COVID banyak. Understand? Kalau sapu sikit ke hujung ni tak sah, sebab ini dah bukan kepala, dia sudah terkeluar daripada had kepala. Ini dah leher ni. Tapi rambut yang di kepala, itu dibenarkan. Jadi itu perbahasan fiqh je lah. Dia sapu sikit sebab mazhab Syafi'i. Lepas tu dia berjalan, lepas tu dia tersentuh ubat. Dia kata mazhab Syafi'i batal wuduk aku ni. Imam Malik kata tanpa syahwat tak batal wuduk. Mazhab Imam Malik lah. Lepas tu dia angkat takbir, Allahu Akbar. Dia pegang berapa orang? Dalam isu tadi, 2 orang ulama dia telah berpegang pendapat. Dalam sapu kepala, dia pegang mazhab Imam Syafi'i. Dalam menyentuh wanita tak batal wuduk, dia pegang mazhab Imam Malik. Dia semayang. Apa status semayang di sisi 2 orang ulama yang dia ikut ni? Imam Syafi'i kata tak sah. Sebab apa tak sah? Wuduk batal. Macam mana sah semayang? Tanya Imam Malik pula, macam mana semayang dia? Bukan kata semayang tak sah, wuduk pun tak sah. Bila wuduk tak sah, semayang ni bukan istilahnya batal, memang tak sah. Batal ni dia dah elok, batu bawah ni. Imam Syafi'i kata wuduk sebab semayang tak sah. Semayang tak sah sebab dah batal wuduk. Dulu wuduk elok dah, lepas tu batal. Mazhab Imam Malik, wuduk pun tak sah. Akhirnya semayang pun tak sah. Okey, dia ikut 2 ulama, dua-dua dia kata tak sah. Kalau sampai ke tahap ini, dia gabungkan 2 pendapat, lalu membawa kepada situasi begini, dipanggil al-ijma' ad-dhimni.
ijma' secara apa, secara tidak langsung. Sebab dua ulama ni sepakat benda tak boleh. Maka ketika itu dia tak boleh tafsir dalam isu ini. Ada satu lagi, satu orang dia ni sengaja mencari mana yang ringan. Ini dipanggil tatabu'ur rukhas. Sikap begini juga tidak disukai oleh para ulama. Sebab dia seakan-akan nak mengelak diri daripada terkena taklifat syariat. Dia nak cari semua benda biasa ulama akidah. Dia cari ada tak yang boleh. Akhirnya dia nak buat semua benda boleh. Tak ada yang tak boleh. Sebab dia kata ada. Kenapa makan kucing? Ada ulama kata boleh makan kucing. Oi. Betul? Kenapa wanis? Sebab ada ulama kata boleh. Dia semuanya ada ulama kata, ada ulama kata. Bila kita tengok, dia sebenarnya sengaja mencari. Dia tidak mahu terikat dengan taklifan. Maka ini juga tidak dibenarkan oleh syariat kerana dia sudah ada satu sikap tidak mahu diikat. Dia nak bebas daripada syariat. Sedangkan syariat meletakkan halal dan haram, walaupun ulama berkhilaf, tetapi masih kalau kita berpegang dengan seorang imam, kita masih ada terikat dengan syariat. Yang ni dia seakan-akan menjadikan khilaf para ulama itu sebagai alasan untuk dia bebas daripada segala hukum hakam. Dia tak nak terkongkong dengan hukum hakam sama sekali. Jadi yang ini tidak dibenarkan oleh syariat. Maksudnya kalau untuk kita nak dalam bab solat, daripada awal sampai terbaiknya daripada awal. Seeloknya kalau kita nak pastikan memang ibadat kita selesai, pegang satu mazhab je. Sebab kita tidak mendalami mazhab-mazhab lain. Takut mungkin bab wuduk kita dah tahu, tapi terperinci yang dalam kita tak tahu. Akhirnya tak pasal-pasal sebenarnya kita tak asal juga. Sebab kita sudah menggabungkan dua pendapat, akhirnya dua ulama tidak setuju. Jadi maknanya mau kena dengan ilmu juga lah. Kalau kita nak pegang dengan dua pendapat, tiga pendapat contoh, kita kena tahu sungguh lah permasalahan tu. Jadi disebabkan agak sukar, pegang je lah mazhab Imam Syafi'i. Sebab sebenarnya dalam bab ibadat, saya sendiri pun tak ada sekedar beban. Contoh, kita berwuduk, kita pegang isteri, ambil wuduk balik, tak ada masalah pun. Cuma kalau kita sedang sakit, tu mungkin kita boleh tengoklah balik kan, kalau susah sangat. Tapi kalau biasanya secara adat tidak ada pun kesukaran untuk melaksanakan mazhab Syafi'i kita. Sehingga kalau macam Syekh Ali Jumaah, bila orang tanya fatwa kepada beliau, kerana fatwa yang beliau keluarkan berdasarkan pelbagai mazhab lah. Tapi untuk amalan diri beliau sendiri, beliau berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Di Mesir tak apa, sebab dia dah di Mesir ni daripada dulu lagi Al-Azhar tu ada mazhab yang pelbagai. Ada mazhab Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Atau di Mesir ada satu masjid namanya Masjid Sultan Hasan. Masjid Sultan Hasan ni dia ada 4 madrasah. Dalam masjid tu dia ada 4 kawasan lapang, tengah-tengah lapang, lepas tu dia ada 4 tempat belajar. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad. Orang nak tanya solat, tu nak tanya mazhab Syafi'i, bertanya lah. Tu Malik, itu mazhab Imam Abu Hanifah, ini mazhab Imam Ahmad. Tanya, kalau dia nak bincang, macam mana? Nyembangnya tu ya, sebab ni dia adalah 4 madrasah yang sekali. Ini sejarah Mesir. Jadi mazhab yang tersebar tu macam-macam lah di Mesir. Tapi kita di Malaysia kebetulan ni segi sejarahnya memang kita dapat secara mazhab Imam Syafi'i itu pegang. Cuma bila khilaf mazhab ni, jangan kita rasa tertekan. Kerana setengah orang dia marah kalau orang pegang mazhab lain. Tak ada masalah. Yang penting dia masih dalam kerangka syariat. Contoh, satu orang sahabat kita, dia tak nak baca kunut. Contohlah, dia tak nak baca kunut. Dia kata, saya kalau nak suruh jadi imam, saya tak nak baca kunut. Dan kalau kita nak suruh jadi imam, kita tak payah. Dia tak nak baca kunut, dia biar. Sebab masih lagi ada perkhilafan di kalangan para ulama. Cumanya seeloknya bila kita pergi ke satu tempat, kita tak nak timbul salah faham tu, pegang je lah mazhab yang tersebar di tempat itu. Allah Ta'ala a'la wa a'la. Satu lagi, kita yang minta maaf sebenarnya, bab aurat ni kita kembali pada hukum 5. Jadi kalau sekiranya kita dosa kecil, tapi kita boleh himpun kecil-kecil lebih besar lah. Satu, minta Syekh Abang Nani Khairul Nizam, Syekh Nadi dalam beberapa kitab akan bertemu. Jadi kita tengok, kita sembahyang, perempuan kita fokus kepada perempuan. Kalau sekali dia pakai skirt, sah tak sah sembahyang dia. Hukum 5 dia tengok. Kemudian ditawak keliling Kaabah, dia pakai skirt.
sah tak sah hukum dia. Jadi kalau kita bagi fatwa dosa kecil kita minta ampun, jadi orang akan tidak tutup aurat. Sedangkan selai rambut pun cuba cek balik. Pakai minyak wangi perempuan apabila dia keluar bau orang lelaki bau tu, apa hukum dia? Jadi bila kita istighfar, kita tahu orang yang lari daripada perjuangan, hadis yang belakang dulu pada bilang lari daripada perjuangan, dia kena istighfar. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah dibuang. Jadi lari daripada perjuangan ini maksud dia kita boleh buat mana-mana istinbat hukum dalam hadis. Adakah lari daripada perjuangan fisabilillah ni ataupun di negara Malaysia kita maaf cakap kita ada pilihan raya demokrasi. Dia ada parti Islam, parti tak Islam. Jadi kita lari daripada perjuangan Islam tu, adakah dosa besar? Satu. Jadi cuba cek balik bab aurat ni, aurat ni kita kembali pada hukum yang benar. Jadi apabila kita bercakap yang tu, orang yang tak tutup aurat, anak-anak kita tutup aurat, kita yang ibu bapa ni berdosa. Kalau kita tak cuba cek balik. Kalau kita cakap yang tu, dosa kecil, kita melakukan diri dengan data kita dengan tasbih, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar untuk mengukurkan dosa kecil. Jadi bab aurat ni kita cek balik. Jangan kita terwanyang-wanyang kita kata dosa kecil. Jadi kaum perempuan yang tidak tutup aurat tu, lepas mereka buat perempuan tak tuarah gitu. Jadi apabila dia tak tutup aurat, dia tutup aurat ni, dia nampak paha, dia nampak apa semua tu, dia tu orang lelaki ni kena yang nafsu dia kuat ni. Dia tu yang berlaku rogol. Minyak wangi pun kalau orang perempuan pakai luar tak boleh, dia untuk suami dia. Tidak maaf kalau kita nak bahas itu banyak, dia benar kita nak bahas ni. Jadi cukuplah itu, minta hari ni tuan cek balik. Dia bab aurat ni semua mazhab dia kena tutup. Contoh dia kita tawak dia di Kaabah, selai rambut pun tak boleh kita dapat keluar. Mazhab mana mengatakan kita tak payah tutup aurat? Sah tak sah? Mayang tak payah pakai bengkung. Sehingga kita mati itu orang perempuan kena 5 helai masuk ke tudung semua. Dia tidak cek balik sebab ada kekeliruan sikit. Kalau gitu, kalau didengar oleh perempuan muda, mudi orang panggil orang lagi perempuan. Jadi tak apa ada kita minta maaf itu kita buat lagi. Jadi apabila kita tidak himpunkan dosa kecil macam kita buat tambah nanti lah mana sikit dan jadi besar. Itu dia permandi cuma hukum di permandi kita di permandi lah kita akan rujuk lagi. Minta maaf nak insyaallah di luar dan permandi jemaah sekalian. Sebenarnya anak-anak ni kena tahan, tak mau nak doa. Tak mau nak doa, nak duduk di bawah. Jadi benda tu minta kita permati pencerahan yang baik kepada permati kita semua ni. Semoga kita ni mendapat ampunan dan keridhaan Allah SWT. Masih pada Pak Tam Asy'ari Pak Tam tekankan di sudut tadi, masalah jangan sampai kita anggap dedah aurat ni benda ringan. Maksudnya benda yang boleh dibuat. Mendedahkan aurat macam Pak Tam sebut tadi, macam kita tawaf. Kalau kita orang lelaki ke orang perempuan tawaf dalam keadaan tidak menutup aurat, tak sah tawaf dia. Sembahyang pun tak sah. Cuma yang saya sebut tadi tu berkenaan dengan status. Kebetulan ditanya oleh Ustaz Halim tadi, status dosa. Dia dosa, tapi adakah dia termasuk dalam dosa besar? Maka dosa besar tidak akan diampunkan oleh Allah melainkan dengan istighfar. Atau dia termasuk dalam dosa kecil yang akan diampunkan oleh Allah SWT walaupun orang itu tidak beristighfar, apabila dia melakukan perbuatan yang boleh menghapuskan dosa-dosa
dosa kecil. Jadi kalau menurut guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, beliau menyatakan menutup aurat termasuk dalam kategori dosa kecil, tapi tetap dosa. Dia tetap merupakan satu dosa dan tidak boleh kita memandang enteng. Sebab dalam kesufian, orang yang melakukan dosa, dia bukan melihat sama dosa itu besar atau kecil, tapi dia melihat kepada siapa dia melakukan kemungkaran tersebut. Cuma kenapa dibahagikan dosa besar dan dosa kecil? Untuk kita tahu status. Tahu status, dan dia ada kesan dia sama ada orang itu melakukan dosa besar dan dia tidak akan diampunkan oleh Allah di atas dunia ini, melainkan setelah dia istighfar. Kalau dia mati tak meminta ampun, maka terserah kepada Allah kalau Allah nak ampun atau tidak. Atau dosa yang dia lakukan itu dosa kecil, lalu akhirnya dosa kecil itu akan diampunkan oleh Allah SWT kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang masuk macam atas seperti lah. Kita syukur subhanallah 30 kali, alhamdulillah 30 kali, Allahu akbar 30 kali, itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Terima kasih kepada Pak Tam atas peringatan tadi. Bagus juga atas sebut tu, takut nanti yang mendengar nanti ingat, oh dosa kecil so boleh buat. Tak, dosa kecil tak boleh buat, haram buat. Bahkan di sisi ulama sufi dia tak ada istilah dosa kecil kita tak kisah, dosa besar baru kita ambil berat. Tak, kedua-duanya kena ambil berat. Cuma dibahagikan itu berdasarkan kategori berada pada apa dosa itu. Adakah yang termasuk dosa besar atau dosa kecil. Allah Ta'ala a'lam. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Dan saya juga mohon kemaafan kalau kebetulan contoh yang saya nyatakan tadi itu agak memberikan kekeliruan berkenaan dengan apa aurat ni. Aurat ni memang wajib ditutup. Tidak ada istilah boleh membuka aurat. Cuma adakah seseorang wanita contoh dia melakukan dosa kecil iaitu mendedahkan aurat, adakah dia ini telah melakukan dosa besar? Jawapannya tidak. Dia melakukan dosa kecil. Maknanya bila dia masuk dosa kecil, kalau dia terus sampai mati tidak menutup aurat, adakah maksudnya dia sudah melakukan dosa besar? Tak tentu juga, kerana dosa kecil itu akan diampunkan oleh Allah kalau Allah mahu dengan amalan-amalan yang dilakukan yang membawa kepada pengampunan dosa. Contoh macam dia telah melakukan puasa pada bulan pada hari Arafah, maka 2 tahun dosa kecil ini diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara hikmah juga dengan kita melihat dosa besar dan dosa kecil ini adalah untuk kita tahu status dosa orang tu berat ke tidak sebenarnya. Untuk kita sendiri pun maknanya ada sedikitlah orang kata tidak memandang terlalu teruk kepada orang yang melakukan dosa tersebut sekiranya dosa yang dilakukan adalah dosa kecil. Berbeza dengan orang yang melakukan dosa besar yang berat sikitlah dia tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tetap kedua-duanya berat kalau tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakumullah khairan, dan saya mohon kemaafan sebab waktu kita dah ni. Kita jumpa hadis yang perempuan yang berpakai terajam, dia kuda tu kan, jadi dia ada azab dan riwayat boleh dikongsikan nanti hadis ni insya-Allah bismillah. Dia tengok dari segi lafaz matanya. Macam mana? Dia berpakaian tapi terajam, perempuan berpakaian tapi terajam. Tak apa, nanti saya tengok hadisnya balik. Sebab kebetulan masa kita dah, saya takut nanti kita berlanggar dengan SOP. Apa cikgu khairah insya-Allah. Saya tahu tajuk ni memang kadang-kadang ada persoalan yang ni. Contoh macam ni lah, kita baca surah Al-Ikhlas. Sudah ni tak termasuk pada surah Al-Ikhlas, walaupun dah disebut tajuk ni kelebihan surah Al-Ikhlas. Allah Ta'ala a'lam. InsyaAllah besok kita ni, kalau boleh cikgu send kepada saya nak tengok hadis ni. Sebab saya menukilkan apa yang saya dengar daripada guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi. Beliau meletakkan status mendedahkan aurat ni termasuk dalam dosa kecil. Wallahu Ta'ala a'lam. Saya mohon kemaafan kepada semua kalau ada menimbulkan kekeliruan. Kita tandukkan majlis kita dengan selawat ke hadrat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka zakiruna wa ghafala an dhikril ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.